warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ikramullah bin Ishak daripada kelas DTK 4B. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan praktikal 6 pada bahagian B ataupun part B. Dan yang pertama sekali kita akan tengok pada bahagian coding. Dan ini merupakan coding yang telah saya tulis sendiri mengikut kepada panduan yang telah dibekalkan iaitu pada praktikal work 6. Dan coding ini berada di dalam praktikal work 6 lah. Jadi saya akan menerangkan serba sikit berkenaan dengan coding tersebut. Jadi coding ini kita menggunakan PIC 18F 4520 dan seperti mana yang puan katakan, kalau kita melakukan amali secara face to face maka kita akan menggunakan modul Bluetooth, tapi disebabkan beberapa kekangan yang berlaku jadi kita hanya melakukan amali ini secara virtual sahajalah dan kita menggunakan USAT dan di sini terdapatnya include USAT lah untuk kita melakukan simulation nanti. Jadi seterusnya kita dapat beberapa define untuk kita memasukkan 3 LED yang akan disambungkan pada PIC tersebut lah. Dan boleh dilihat di sini terdapatnya PB0 yang akan disambungkan pada port B dan pinnya ialah RB0. Dan ketiga-tiga LED yang telah dimasukkan kita akan letaknya pada port C yang mana LED 3 berada di RC0, LED 2 berada di RC1, LED 1 berada di RC2. Jadi itu merupakan 3 LED yang telah disambungkan pada port C. Jadi seterusnya kita juga ada define nilai frekuensi kita iaitu sebanyak 20 MHz dan nanti saya akan terangkan di bahagian simulation di mana bahagian yang perlu kita masukkan nilai frekuensi tersebut. Okey, seterusnya di dalam coding ini juga kita terdapat kita ada 6 condition yang perlu kita masukkan nanti di dalam simulation. Kita akan nampaklah LED yang telah disambungkan sama ada terpadam ataupun menyala. Jadi condition pertama ialah apabila kita masukkan nilai value RX ataupun huruf A, LED 1 akan menyala. Seterusnya apabila kita masukkan huruf B, maka LED 1 tersebut yang menyala pada asalnya akan berada dalam keadaan off. Condition yang ketiga, apabila kita masukkan huruf C, maka LED 2 akan menyala. Seterusnya apabila kita masukkan huruf D, maka LED 2 akan berada dalam keadaan off ataupun terpadam. Dua yang terakhir ialah apabila kita masukkan huruf E, maka LED 3 akan menyala. Dan yang terakhir sekali apabila kita masukkan huruf F, maka LED yang ketiga tersebut akan berada dalam keadaan terpadam lah. Jadi yang di bawah ini terdapatnya coding iaitu trace A, B, C sehinggalah E, mana kita akan gunakannya lah. Okey, itu pada bahagian coding dan saya akan cuba compile coding tersebut, compile coding ini. Kita tengok sama ada ianya sukses ataupun tidak. Jadi kita perlu compile terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini ianya sukses lah, coding tersebut tidak mempunyai sebarang error. Dan kita perlu mengeluarkan file .hex untuk kita masukkan di dalam software Pro Tools nanti. Disebabkan software Pro Tools tersebut memerlukan file .hex. Jadi cara untuk kita mengeluarkan file .hex tersebut ialah kita pergi pada bahagian project, kita build out sehingga ianya keluar .hex ini. Boleh dilihat di sinilah kita mempunyai file .hex. Jadi itu pada bahagian coding dan seterusnya saya akan tunjukkan pada bahagian simulation. Okey, seterusnya kita akan masuk pada bahagian simulation yang akan kita gunakan ialah software Pro Tools. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan bagaimana file .hex itu akan diincludekan ke dalam software Pro Tools. Jadi yang pertama kita pergi pada bahagian file dan kita perlu export sahaja file .hex ini ke dalam folder yang telah kita buat. Dan seperti saya masukkan ke dalam usat.hex ni. Dan file .hex tersebut telah masuk ke dalam Pro Tools, tetapi nanti kita perlu includekan lah ke dalam PIC untuk melakukan simulation. Dan kita pergi pada bahagian software Pro Tools. Dan sebelum tu saya akan bagi tahu ataupun terangkan bagaimana saya mengambil komponen-komponen yang perlu digunakan ini untuk melakukan ataupun untuk membangunkan sebuah litar yang lengkap lah. Jadi yang pertama kita perlu pergi bahagian device dan kita klik P ni. Dan seterusnya kita perlu mencari komponen yang hendak digunakan lah, seperti contoh LED, BB. Okey, jadi terpaparnya lah device di sini dan kita just klik sehingga keluar warna biru dan tekan OK. Dan ianya akan berada di dalam list device ni lah. Dan ini merupakan semua komponen yang telah saya add lah.
di semua komponen yang kita add, dia akan berada di dalam list device ni. Jadi seterusnya bagaimana untuk kita mengambil komponen dan masukkan ke dalam ruang untuk membuat circuit ni. Jadi seterusnya kita perlu ambil sahaja ataupun klik pada komponen yang hendak digunakan. Seperti contoh L2 936, kita perlu just tekan dan klik sahaja di dalam ruang untuk membuat circuit ni. Seperti tertera lah. Jadi kita boleh membuat satu penyambungan circuit yang lengkap untuk melakukan simulation. Dan untuk membuang komponen, sekiranya berlakunya kesalahan ataupun komponen tersebut tidak perlu digunakan, kita hanya select sahaja komponen yang hendak dibuang sehingga keluar warna merah seperti ini, dan kita tekan delete. Seperti itulah, sehingga keluar warna merah dan tekan delete. Ini akan terpadam lah dan tidak akan berada dalam ruang circuit yang dibangunkan. Okey, seterusnya saya akan membuat simulation. Jadi cara pertama ialah kita perlu masukkan file yang tadi kita telah include ke dalam Proteus ni, ke dalam PIC lah. Jadi ini merupakan filenya tadi, iaitu usai.hex. Kita masukkan dan kita perlu menukar nilai frekuensi yang mana tadi di dalam coding saya ada terangkan berkenaan dengan nilai frekuensi kita, iaitu sebanyak 20 MHz. Jadi kita perlu tuliskan di dalam processor clock frekuensi ini 20 MHz dan kita cuma perlu tekan OK. Okey, seterusnya kita boleh melakukan simulation dengan cara kita menekan button play di bahagian bawah software inilah, dan ianya akan berjalan. Okey, satu cara lagi untuk mengetahui sama ada kita punya circuit ini punya connection ataupun tidak semasa melakukan simulation, kita boleh lihat pada nilai pin kita boleh lihat pada pin-pin yang ada di dalam komponen ataupun di dalam circuit ini berwarna biru atau merah. Sekiranya ianya berwarna biru atau merah, maksudnya ianya mempunyai connection, dan sekiranya ianya berwarna kelabu, ianya bermaksud tidak punya connection ataupun tidak digunakan lah, ataupun tidak berfungsi. Okey, jadi pada part B yang pertama ataupun part B, dan ianya bukan soalan question yang pertama, iaitu part B sahaja, kita disuruh untuk memasukkan huruf A sehingga F. Jadi untuk memudahkan pemahaman, saya akan split screen. Saya akan melakukan split screen untuk menunjukkan coding juga. Okey, kita tengok di sini kita mempunyai 6 condition A sehingga F. Jadi kita masukkan nilai A sehingga F ke dalam virtual terminal ini dan kita akan lihat sama ada LED 1, 2, 3 ni akan menyala ataupun terpadam. Jadi seperti yang kita tahu, apabila kita masukkan nilai A, maka LED 1 akan menyala. Jadi di sini kita boleh lihatlah LED 1 akan menyala. Dan seterusnya bila kita masukkan huruf B, LED 1 ini akan terpadam. Seterusnya kita masukkan huruf C, maka LED 2 akan menyala. Dan seterusnya kita masukkan nilai D atau huruf D, LED 2 kita akan menyala. Dan yang kedua, yang terakhir ialah berkaitan dengan LED 3. Apabila kita memasukkan huruf E, maka LED 3 akan menyala. Dan yang terakhir ialah bila kita masukkan huruf F, maka LED 3 kita akan berada dalam keadaan tidak menyala ataupun berada dalam keadaan off lah. Jadi itu merupakan 6 condition yang perlu dimasukkan di dalam simulation Proteus untuk part B. Jadi itu saja untuk simulation untuk part B. Sekian, terima kasih. Terusnya kita akan teruskan dengan soalan pada part B, yang mana terdapatnya 3 soalan yang perlu kita selesaikan. Dan ketiga-tiga ini merupakan soalan yang perlu kita modify coding lah, tapi kita hanya perlu modify di bahagian LED sahaja, condition LED. Dan ini merupakan coding untuk soalan part B yang pertama, yang mana kita diminta untuk menukar coding, iaitu apabila kita memasukkan huruf A, maka ketiga-tiga LED akan menyala. Jadi boleh dilihat di sinilah, bila kita masukkan huruf A, maka ketiga-tiga LED, iaitu LED 1, LED 2 dan LED 3, ini akan menyala. Dan kita akan cuba untuk compile terlebih dahulu coding ini, sama ada ianya mempunyai sebarang error ataupun ianya berjaya lah. Dan di sini kita boleh lihat setelah kita compile, coding ini tidak mempunyai sebarang error dan ianya sukses. Okey, yang seterusnya bagaimana kita hendak memasukkan file .hex ke dalam software Proteus. Ianya sama sahaja seperti mana yang saya terangkan pada part B sahaja tadi, yang mana kita perlu export
dan saya savekan di dalam urusan modified lah. Okey, jadi coding itu berada di dalam Proteus, tapi nanti kita perlu include ke dalam PIC lah untuk melakukan simulation. Jadi saya akan terangkan di bahagian simulation yang seterusnya. Kita akan masuk pada bahagian simulation untuk soalan 1 pada part B. Yang pertama kita perlu buat all dulu untuk keluarkan .hex punya file, dan kita cuma perlu export sahajalah ke dalam file usat modified. Jadi saya telah save iaitu usat modified, dan kita boleh pergi pada bahagian simulation lah. Tapi untuk memudahkan, saya akan split screen nanti. Tapi sebelum tu kita masih menggunakan circuit yang sama, dan hanya berlaku perubahan pada bahagian LED kita saja. Kita akan lihat condition LED kita akan berubah, sama ada ianya satu akan menyala atau dua akan menyala. Kita akan tengoklah pada bahagian coding. Jadi untuk memudahkan, saya akan split screen sajalah. Okey, kita lihat pada bahagian coding, yang mana apabila kita masukkan nilai A, maka LED 1, 2 dan 3 akan menyala. Jadi itulah condition LED yang kita akan lihat sebentar nanti. Jadi yang pertama, kita perlu masukkan dulu file .hex ini ke dalam PIC. Dan nilai untuk frekuensi ianya masih sama seperti dalam coding, iaitu 20 MHz. Dan bolehlah kita melakukan simulation dengan hanya menekan button run sajalah. Okey, jadi kita akan cuba untuk masukkan huruf A sama ada ketiga-tiga ini akan menyala ataupun tidak. Dan boleh dilihat di sinilah ketiga-tiga LED di dalam Proteus ataupun di dalam circuit yang telah dilakukan, ianya menyala. Dan ianya telah menjawablah soalan untuk soalan pertama di dalam part B, praktikal work 6. Jadi itu saja untuk soalan yang pertama di dalam praktikal work 6 part B. Saya akan teruskan dengan soalan kedua yang berada di part B, dan ini merupakan coding yang telah saya modified, tapi saya hanya modified di bahagian condition LED sajalah, yang mana kita diminta untuk membuat LED, ketiga-tiga LED 1, LED 2 dan LED 3 itu berkelip apabila dimasukkan value RX sama dengan huruf B. Jadi boleh dilihat di sinilah, bila saya masukkan value RX sama dengan B, ketiga-tiga LED ini akan berkelip. Dan boleh dilihat di 1, LED 2, LED 3 ini mempunyai number iaitu 010101, dan dapat dilihat nanti di dalam simulation ketiga-tiga LED ini akan berkelip lah. Jadi kita akan teruskan dengan cuba untuk compile dulu coding ni. Kita akan tengok sama ada ianya berlaku sebarang error ataupun ianya sukses. Dan dapat dilihat di sinilah coding tersebut tidak berlakunya sebarang error dan ianya sukses. Jadi saya akan teruskan nanti dengan simulation untuk soalan kedua part B. Akan teruskan dengan bahagian simulation untuk soalan yang kedua di part B. Jadi pertama sekali saya akan build out terlebih dahulu lah untuk mengeluarkan file .hex. So kat sini ada dah file .hex, dan seperti yang saya terangkan sebelum ni, kita perlu export terlebih dahulu ke dalam file .hex, dan file .hex tersebut dah berada di dalam Proteus, cuma nanti kita perlu include sahajalah ke dalam PIC. Okey, jadi saya buka software Proteus. Jadi kita masih menggunakan circuit yang sama, tapi kita punya LED ini sahaja conditionnya akan berubah, dan nanti kita akan dapat lihatlah conditionnya. Tapi saya akan split screen terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi kita boleh lihat di bahagian coding yang mana ketiga-tiga LED ini akan berkelip bila kita runkan software Proteus kita. Okay, jadi yang first sekali kita perlu masukkan ataupun include terlebih dahulu file .hex kita. Jadi ini merupakan file .hex dan frekuensinya masih sama, sebab kita tak ada adjust ataupun tak ada modified untuk coding yang lain selain condition LED sahaja. Jadi kita akan cuba run lah. Okey, jadi kita akan cuba masukkan huruf B, dan kita akan lihat condition LED ini sama ada ianya berkelip ataupun sebaliknya lah. Jadi kita try masukkan nilai B, dan dapat dilihat di sini lah ketiga-tiga LED ini akan berkelip seperti mana
yang dimahukan di dalam soalan kedua untuk part B. Jadi itu saja untuk simulation soalan 2 part B. Akan teruskan untuk soalan terakhir di part B di dalam practical work 6 untuk subjek embedded system ni. Okey, pada mulanya saya akan tunjukkan coding terlebih dahulu. Ini merupakan coding yang telah dimodified condition LED-nya. Bermaksud kita akan lihat nanti di dalam software Proteus untuk bahagian simulation keadaan LED itu sama ada ianya berkelip atau berada dalam keadaan on ataupun off lah. Okey, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Saya akan terangkan sedikit lah berkenaan dengan coding. Okey, kita masih menggunakan circuit yang sama dan juga pin untuk LED, tiga-tiga LED kita masih menggunakan port C dan hanya dibezakan dengan kedudukan pin lah, yang mana LED 3 kita menggunakan port RC0, LED 2 kita menggunakan port RC1 dan yang terakhir sekali ialah LED 1 kita menggunakan port RC2 lah. Okey, saya akan tunjukkan dia punya apa yang saya ubah di dalam coding ini, iaitu saya modifiedkan condition LED-nya, yang mana soalan meminta kita untuk kita apabila kita masukkan value RH sama dengan huruf C, maka LED 1 akan terpadam ataupun tidak menyala dan LED 2 dan 3 akan berlakunya blinking ataupun berkelip lah LED kedua dan juga ketiga. Okey, itu sahaja pada bahagian coding dan saya akan tunjukkan simulation di dalam software Proteus nanti di masa sesi simulation. Teruskan dengan simulation kita yang terakhir untuk soalan yang ketiga di part B di dalam practical work 6 subjek embedded system ni lah. Jadi pertama sekali saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh mengeluarkan ataupun bagaimana kita untuk mengeluarkan file .hex yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam software Proteus nantilah bagi kita menjalankan simulation. Jadi seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini, ianya masih samalah caranya. Okey, yang pertama kita compile terlebih dahulu coding yang telah dilakukan untuk melihat sama ada ianya coding yang dilakukan ada error ataupun ianya berjaya digunakan lah ataupun tidak mempunyai sebarang error. Dan boleh dilihat di sini coding yang telah saya lakukan tidak mempunyai sebarang error dan boleh digunakan lah dengan baik. Jadi seterusnya kita perlu mengeluarkan file .hex terlebih dahulu dengan cara kita pergi pada project, kita build out terlebih dahulu dan boleh dilihatlah di paparan output terdapatnya satu file .hex yang akan digunakan nanti di dalam software Proteus untuk menjalankan simulation. Okey, dan seterusnya kita perlu import terlebih dahulu file .hex ini ke dalam Proteus. Caranya ialah pergi pada file, export dan juga savekan ke dalam mana file .hex yang kita telah save lah. Macam saya save usap modified .hex dan pastikannya ianya file tersebut di dalam .hex lah, kerana Proteus hanya boleh membaca file di dalam .hex untuk menjalankan simulation. Jadi itu cara bagaimana kita untuk exportkan kita punya file .hex dan seterusnya kita akan pergi pada bahagian simulation lah. Okey, sebelum tu saya akan separate dulu saya punya screen untuk senang kita dapat lihat coding juga. Okey, jadi ini pada bahagian simulation lah, kita masih menggunakan circuit yang sama iaitu pada soalan 1, 2 dan ini merupakan soalan yang terakhir untuk part B. Okey, seterusnya pada bahagian simulation, kita perlu masukkan terlebih dahulu include kita punya file .hex tadi ke dalam PIC kita untuk PIC kita dapat running kita punya coding dan kita akan nampak perubahannya nanti pada bahagian LED. Okey, kita ambil terlebih dahulu file yang telah kita export tadi dan di dalam simulation ini nanti kita akan lihat condition LED ni. Sama ada LED 1, 2, 3 ni keadaannya bagaimana. Sama ada on, off ataupun ianya blinking lah ataupun berkelip. Jadi kita akan terus run lah. Caranya ialah dengan cara menekan sahaja button run di sebelah bawah kiri di dalam software Proteus ni. Okey, jadi apabila keluarnya visual terminal ni maksudnya ianya sukses lah untuk melakukan simulation dan kita boleh lihatlah pin-pin yang ada pada PIC resistor LED berwarna biru dan merah, maksudnya ianya mempunyai connection lah. Jadi kita akan cuba melakukan simulation dengan memasukkan huruf C. Kita akan tengok condition LED ianya bertukar. Okey, kita dapat lihat di sini LED 3 dan LED 2 ianya berlakulah blinking maksudnya ia berkelip seperti mana coding kita lah.
yang mana kita letakkan di sini. Kalau boleh lihat di coding belah kanan ni, LED 1 kita tidak akan menyala dan tidak mempunyai apa-apa reaction lah di sini. Dan LED 1 kita memang pada simulation pun tidak ada apa-apa tindakan. Dan LED 2 dan 3 kita nampak berkelip di sini seperti mana coding yang telah kita lakukan. Jadi itu saja untuk bahagian simulation untuk part B, iaitu soalan yang ketiga dan terakhir. Jadi sekian, terima kasih.